Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Irfan Ashraf bin Nur Azmi. Nombor metrik 054674. Merupakan pelajar daripada Fakulti Pengajian Islam, Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Musuluddin dengan kepujian semester 3. Kod subjek USI 42202, iaitu kajian ilmu tarikat. Tugasan diberi iaitu pembentangan kajian lapangan tentang amalan tarikat di tempat saya atau di negeri Johor. Ni pendahuluan untuk sebelum kita lebih lanjut tentang tarikat yang saya akan bentangkan. Tarikat menurut aspek bahasa merujuk kepada makna asal daripada kalimah bahasa Arab, iaitu tariqah atau turuk yang membawa masuk jalan. Daripada perspektif istilah, tarikat merujuk kepada sirat atau jalan kerohanian khusus yang dilalui oleh golongan yang berjalan, iaitu as-salikun atau salik menuju Allah, di mana dalam perjalanan tersebut mereka perlu menjalani tingkatan kerohanian dalam pelbagai makam. Tarikat itu diasaskan dan dikembangkan oleh para ulama sufi dalam tamadun mereka menjadi suatu institusi khusus yang diberikan ciri, kaedah dan peraturan menurut kelazatan mereka dalam beribadah, kemudian disebarkan kepada orang lain untuk diamalkan mengikut bimbingan ulama sufi. Sejarah tarikat Al-Banjari. Ini adalah tarikat, berikut adalah tarikat yang saya dapat daripada seorang pelajar yang telah saya menemu ramah beliau. Beliau merupakan pelajar di institusi pengajian agama Islam di Mahat Johor, dan beliau mengatakan tempat beliau atau tempat pengajian beliau mengamalkan tarikat Al-Banjariyah. Jadi saya akan terangkan sejarah, pengasas dan cara bagaimana tarikat ini mengamalkan tarikat Al-Banjari. Sejarah tarikat Al-Banjari. Agama Islam bertapak di Asia Tenggara pada abad pertama, dan pada masa yang sama sudah berkembangnya tasawuf pada abad pertengahan dan pertumbuhan tarikat. Antara tokoh-tokoh perkembangan tarikat Al-Banjari ialah antara tokoh-tokoh tarikat perkembangan tarikat tersebut iaitu Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, iaitu beliau wafat pada tahun 1111 Hijrah. Selain itu Syekh Ibnu Al-Arabi, beliau wafat pada tahun 1240 Hijrah. Selain itu pengaruh dakwah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga bertapak di Asia Tenggara, di mana ajarannya menjadi dasar tarikat Qadiriyah. Beliau wafat pada tahun 1166. Kemudian Syekh Abu Al-Najih Al-Suhrawardi yang dirinya terlahirlah tarikat Suhrawardiyah. Tarikat Samaniyah merupakan tarikat baru, mula tersebar di Indonesia pada penghujung abad ke-18. Tarikat ini merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Tarikat ini antara tarikat-tarikat yang pernah bertapak di Asia Tenggara, iaitu di di bahagian Sumatera Indonesia khususnya lah. Kemudian tarikat Samaniyah ini merupakan tarikat yang pertama kali mendapat sambutan dan pengikut yang besar bagi masyarakat di Nusantara. Jadi tarikat ni dah banyak bertapak di Asia Tenggara, terutama sekali di Sumatera Indonesia. Tetapi tarikat Samaniyah ni antara tarikat yang mendapat sambutan paling ramai. Tarikat ini sangat terkenal di daerah Sumatera dan Kalimantan Selatan dan berperanan dalam menentang penjajah di sana. Dua tokoh yang sangat berperanan dalam menyebarkan tarikat Samaniyah ke Sumatera ialah dua ahli tasawuf besar pada abad ke-18, iaitu Syekh Abdul As-Samad Al-Palimbani dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani merupakan
pengarang dua kitab tasawuf berbahasa Melayu yang paling terkenal berjudul Hidayatul As-Salikin dan Syiarul As-Salikin. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari hanya menulis satu kitab kecil, tetapi ia banyak beredar di Kalimantan Selatan, tetapi isinya cukup menarik, iaitu Ad-Daur Al-Nafs fil Bayan, Wahdat Al-Af'al wal Asma' was-Sifah wa-Zat Al-Taqdisi. Seterusnya, pengasas tarikat Al-Banjari. Pengasas kepada tarikat Al-Banjari iaitu nama penuh beliau ialah Syekh Muhammad Arsyad bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Banjari bin Said Abu Bakar bin Said Abdullah Al-Aidrus bin Said Abu Bakar As-Sakran bin Said Abdul Rahman As-Saqaf bin Said Muhammad Maulana Ad-Dawilah Al-Aidrus, dan seterusnya sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di sebuah desa di Lok Gabang pada hari Khamis 19 Mac 1710 Masihi. Beliau juga mendapat pendidikan di Tanah Suci Mekah dan berguru dengan ulama yang terkemuka pada ketika itu, iaitu Syekh At-Ta'ilah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani. Seterusnya, beliau dikenali sebagai tokoh dalam bidang fiqh. Ini kerana beliau bergiat aktif dalam penulisan berkaitan al-fiqh. Antara kitab yang beliau karang seperti Sabil Al-Muhtadin li Tafaqquh fi Al-Amri Ad-Din. Kitab yang ditulisnya dalam bidang tasawuf antaranya ialah Tuhfah Al-Raghibin fi Bayani Hakikat Iman Al-Mu'minin wa ma yufsiduhu fi riddati al-murtadin, Fatur Rahman, dan penulisannya dalam bab tarikat iaitu Khans al-Ma'rifah. Beliau banyak menghabiskan masa dalam bidang fiqh dan pemerintahan kerana pada saat itu beliau menjadi mufti kepada Kesultanan Banjar. Beliau wafat pada hari Selasa 6 Syawal 1227 Hijrah bersama dengan 1812 Masihi pada usia beliau 105 tahun dan dimakamkan di desa Kelampayan. Seterusnya kita masuk kaedah tarikat menurut Al-Banjari. Menurut Syekh Arsyad Al-Banjari, setelah kedudukan kehambaan itu betul-betul diterapkan di dalam batiniah, maka hendaklah si salik, iaitu si suluk, memantapkan musyahadah, iaitu pandangannya terhadap keesaan Allah. Menurut beliau, sebelum mencapai kedudukan ini, ada 3 perkara lagi yang perlu dipersiapkan dan dipermantapkan. Perkara pertama iaitu musyahadah, iaitu menguatkan perasaan cinta kepada Allah, mengingati Allah dan melawan hawa nafsu. Musyahadah yang dimasukkan adalah menjaga segenap perasaan dan memelihara apa yang difikirkan atau ditafakurkan, hanya menyaksikan akan kewujudan Allah dan kebesarannya sahaja dan tidak bersekutu dengan makhluk. Perkara kedua iaitu al-muqarabah. Perkataan muqarabah sendiri diterjemahkan sebagai menjaga, mengawal dan mengawasi. Menurut Syekh Arsyad Al-Banjari, konsep muqarabah ini seperti pengertian ihsan yang dimaksudkan bahawa dalam segala amal itu seperti melihat Allah hadir di depan kita, dan jika tidak mampu merasakan sedemikian, maka nyatakanlah bahawa Allah yang melihat kita. Menurut Syekh Mustafa Zahri mengambil pendapat Syekh Hasani yang menjelaskan bahawa untuk meningkatkan muqarabah tersebut, iaitu dengan muqarabat al-qalbi yang bermaksud kewaspadaan dan peringatan kepada hati agar tidak keluar dari kehadiran Allah. Kemudian muqarabat ar-ruhi yang membawa maksud kewaspadaan dan peringatan terhadap ruh, dan yang terakhir muqarabat as-sirri, iaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap sir, iaitu terletak di bahagian terkecil di dalam ruh. Perkara yang ketiga atau yang terakhir ialah muhadarah, iaitu menghadirkan hati selalu mengingati Allah. Di sinilah seolah-olah menjadi titik tolak bagi setiap salik ketika menjalani sebuah ibadah
atau tarikat, iaitu bagaimana mampu mendekatkan dan menghadirkan diri untuk selalu mengingati Allah. Dengan lengkapnya ketiga-tiga perkara tersebut, jelaslah seseorang telah menjalankan syariah secara mantap. Menurut Syekh Arsyad Al-Banjari, ketiga-tiga perkara tersebut merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan, kerana jika tanpa ketiga-tiga perkara sedemikian, maka akan terasa kekeringan dalam ibadah yang dilakukan atau zikir yang dilakukan. Syekh Muhammad Arsyad juga mengemukakan beberapa langkah dan persiapan yang perlu dilakukan bagi seorang salik melakukan ibadah. Hendak melakukan ibadah diseru supaya menyucikan diri seperti mandi, suci dari hadas kecil dan besar, mengambil wuduk dan membersihkan hati dengan memperbanyakkan istighfar di bibir serta meminta keampunan daripada Allah. Diharuskan juga memakai pakaian berwarna putih, bersih, memiliki tempat yang sepi, ini berkhalwat. Kemudian mengerjakan sembahyang sunat 2 rakaat sambil memohon taufik dan hidayah daripada Allah. Kemudian duduk bersila dengan cara yang sopan, dengan mewujudkan perasaan merendahkan diri kepadanya, serta menghadap kiblat dan meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut sambil mengucap kalimah La ilaha illallah, serta menghadirkan makna di dalam diri disertai dengan i'tiqad, iaitu keyakinan yang kuat bahawa wujudku dan seluruh alam ini wujudnya bukan wujud hakiki. Pada saat lidah melontarkan kalimah La ilaha illallah, dengan mata dipejamkan dan hati mengingati maksud yang terkandung di dalam kalimat tauhid tersebut sampai menusuk masuk ke dalam hati dan menyatu dengan rasa bahawa hanya Allah yang mempunyai wujud hakiki, dan ianya perlu dilakukan berkali-kali untuk menguatkan keyakinan. Sesudah sebutan kalimah nafi dan isbat, iaitu La ilaha illallah tersebut telah meninggalkan kesan yang mendalam dan diganti pula dengan zikir Allah, 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 dan maknanya tertusuk terus di dalam hati. Pada saat menyebut kalimah hu pada akhir kalimah tauhid, lalu dipanjangkan sambil merasakan dirinya lenyap dalam pandangan batinnya, dan dengan demikian lenyap pula ingatannya kepada segala ma siwallah, iaitu segala perkara selain daripada Allah, dan kuliah dirinya kerana berada di dalam keesaan zat Allah yang wajibul wujud. Orang itu telah sampai kepada tingkatan tahayyuran, iaitu kebingungan dan fana ingatannya dari segala selain daripada Allah, kerana fana pandangannya terhadap fana ma siwallah, dan pandangannya terhadap dirinya kerana tenggelam dalam tajalli nur jamal, iaitu kecantikan Allah, dan jalal, iaitu kebesarannya pada hamba. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengemukakan konsep fana hamba kepada kedua-dua bahagian. Yang pertama, fana hamba kepada semua sifat basyariah, iaitu manusiawinya, disebabkan fana dalam musyahadahnya di dalam semua sifat Allah. Fana seperti ini dinamakan qurbun nawafil. Fana hamba pada semua masyi Allah, iaitu selain Allah, dan kuliah dirinya kerana fana dan dalam musyahadah wujudnya Allah. Disebabkan fana dalam musyahadatnya terhadap selain Allah, maka fanalah pula pandangannya terhadap dirinya. Maka yang seperti ini dinamakan qurbun faraid, yang menjadi maqam jam'ul jama', iaitu tanggapan segala yang terbit dari dirinya kerana kurniaan Allah, kerana fana fillah dan baqa' billah. Seterusnya, Syekh Arsyad Al-Banjari juga mengemukakan konsep bagaimana cara menghadapi kematian, iaitu sakaratul maut. Menurut beliau, ketika seseorang sedang menghadapi sakaratul maut, maka yang perlu dilakukan adalah memusyahadahkan diri daripada keesaan zat Allah dan menghadirkan hati untuk selalu ingat kepada Allah. Pada saat itu, fana'lah diri dari bergantung selain Allah, rasa ketakutan serta rasa sakitnya sakaratul maut saat nyawa terpisah dengan tubuh. Maka kematian yang sedemikian berada dalam fana' fillah dan baqa' billah, sehingga memperolehi makam jam'ul jama', iaitu amalan jiwa yang mantap seperti halnya konsep mati sebelum mati. Inilah pengakhiran daripada sebuah perjalanan Nabi SAW dan semua orang yang arif billah serta orang yang memperolehi makrifah yang sempurna. Kajian dari pengamal tarikat Al-Banjari. Menurut seorang pengamal tarikat Al-Banjari selepas ditemu ramah, iaitu Muhammad Aqil bin Azmi, beliau menerima ijazah tarikat Darsanat ini semasa beliau di salah sebuah institusi pengajian Islam negeri Johor, iaitu Mahat Johor. Menurut beliau, ketika di pengajian Mahat Johor, mereka memperkenalkan
mereka diperkenalkan dengan tarikat Al-Banjari ini dengan seorang syekh yang sememangnya berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan Indonesia. Beliau ialah Syekh Sayyid Ibrahim bin Masran Al-Banjari. Syekh Ibrahim bin Masran Al-Banjari juga merupakan penyambung kepada zikir tarikat kepada pengasas tarikat yang dibawa oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau turun ke bumi Johor untuk menghidupkan tarikat Al-Banjari ini di seluruh wilayah Nusantara. Seterusnya, antara adab-adab yang harus dilakukan, iaitu apa yang diperkatakan oleh penemu ramah kita, iaitu Aqil bin Azmi. Beliau mengatakan antara adab yang dalam memulakan zikir ini ialah sama seperti yang diajarkan dalam pelbagai tarikat, iaitu mengambil wuduk terlebih dahulu, perlu dalam keadaan bersih, suci, sebaiknya mandi dan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Selain itu, dimulakan dengan fawatih, iaitu pembukaan tarikat Al-Banjari ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah buat pengasas dan silsilah tarikat dan keturunan Al-Banjari. Kunci kepada tarikat Al-Banjari disebut sebagai Mafatihul lil Tariqah Al-Banjari. Pengamal perlu membaca istighfar Astaghfirullah sebanyak 300 kali, kemudian zikir La ilaha illallah sebanyak 1000 kali, kemudian diikuti dengan zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasi adadi ma wasi'ah ilmullah sebanyak 300 kali, dan yang terakhir sebagai pelengkap Mafatihul lil Tariqat Al-Banjari ialah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali, dan wirid mafatih ini hendaklah diamalkan pada setiap hari. Zikir ataupun mafatihul itu perlulah dihabiskan, perlulah dilakukan, sebagaimana jika kita ingin membuka kunci kepada zikir, maka perlulah melaksanakan mafatihul. Jika kita ingin membuka kunci atau pembukaan bagi tarikat Al-Banjari yang lain, maka perlulah dimulakan dengan mafatihul zikir tersebut. Terdapat banyak lagi wirid dan zikir di dalam kitab Awradul Banjariyah ini. Antaranya ialah istighfar Al-Banjari, selawat Al-Banjari, wazifatul sabahi yaumiyah minal Quran Al-Karim, iaitu amalan pada waktu pagi, wirid selepas solat, wirid harian, wirid Asmaul Husna, wirid Asma Sayyidina Muhammad. Cara zikir yang diajar oleh Syekh Ibrahim bin Masran Al-Banjari ialah ketika zikir kalimah tauhid, kalimah La ilaha illallah, tatkala menyebut kalimah nafi, iaitu La ilah yang bermaksud tiada, kita menggelengkan kepala kita, menunjukkan kita menafikan adanya Tuhan selain daripada Allah. Kemudian pada kalimah isbat atau illallah itu kita tundukkan kepada kepala ke bawah, seolah-olah kita melihat hati supaya kalimat itu terus tertanam di dalam hati. Kemudian pengamal kepada wirid dan tarikat Al-Banjari ini perlu memulakan dan menghabiskan zikir dan wirid mafatih ini sebelum memulakan wirid dan zikir yang lain. Ini kerana nama mafatih itu sendiri bermaksud kunci. Jadi tidak boleh tidak meneruskan zikir yang lain tanpa membuka kunci pembukaan kepada wirid dan zikir lain sehingga disempurnakan wirid atau zikir mafatih ini. Ada 16 jenis selawat di dalam kitab Zikrul Awrad Al-Banjari. Dan pada mafatih juga disebut membaca selawat sebanyak 1000 kali dalam sehari. Ini kerana Syekh Ibrahim menyeru kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sehingga terbit rasa rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kerana insan yang bernama Muhammad juga merupakan kasih Allah. Selain itu, dikongsikan juga oleh Syekh Ibrahim Al-Masran Al-Banjari tentang kelebihan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Antara kelebihan dan kebaikan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW ialah riwayat daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Selain itu, dosa kita juga akan diampun dan diangkatkan darjat. Syekh Ibrahim Masran juga berpesan untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, perlulah kita membanyakkan selawat. Selain itu, kita juga akan mendapat kebahagiaan dalam hidup, ketenangan, kesenangan dan dihindarkan daripada kegelisahan. Selain itu, Allah akan memakbulkan segala permohonan dan hajat kita.
Okey, ini adalah contoh kitab zikir tarikat Al-Banjari. Berikut menunjukkan antara sanad dan salasilah. Ada dua di sini. Ni daripada kita ambil yang nombor 5, Summa ila ahli silsilah Qadiriyah, yang mana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini ada berkait dengan tarikat daripada Qadiriyah, tarikat Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Ahmadiyah, dan yang ada yang kuat mengatakan beliau daripada tarikat Samaniyah. Dan di sini ada susul galur daripada nama-nama pengasas tarikat dan syekh, iaitu seperti di sini Syekh Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Ja'far Siddiq, Syekh Yusuf Al-Hamadani, banyak lagi tokoh-tokoh dalam ni, seperti Imam Ghazali, Imam Syekh Daud Abdullah Fatani, dan kemudian sampailah kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu ta'ala. Dan ke sini pula kita tengok ada nama yang dikhususkan kepada Syekh, iaitu ataupun pengasas kepada kitab aurat ni, iaitu Syekh Sayyidi Ibrahim bin Masran Al-Banjari hafizahumullah ta'ala. Ini adalah antara pembukaan, iaitu Mafatih li Tariqatil Banjari, iaitu pembacaan istighfar sebanyak 300 kali, kalimah la ilaha illallah 1000 kali, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasih adadi ma wasi'ahu ilmullah sebanyak 300 kali, dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Okey, penutup. Sebagai penutup, zikir tarikat ini sangat dekat dengan kita dan ianya satu perkara atau adat yang sudah lama menjadi tradisi ulama-ulama kita yang menjadi penghubung mereka terus kepada Allah. Akan tetapi ianya menjadi satu permasalahan, menjadi satu masalah lah pada akhir zaman ini, kerana banyak sangat tarikat yang berbau sesat dan menyimpang daripada landasan dan garis panduan syariah Islam yang sebenar. Ini kerana ini yang menyebabkan zikir tarikat ini sangat menjadi ketakutan di masyarakat kita, dimomokkan dengan asal tarikat je sesat, jadi kerana benda ni pun kerana masyarakat tak faham dan masyarakat tidak mengambil tahu. Jadi sebenarnya tarikat ni menjadi salah satu cara atau penghubung amalan zikir masyarakat terus kepada Allah mengikut cara-cara yang bertepatan dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Okay. Golongan-golongan yang terpelajar dan berpendidikan seperti kita, khususnya dalam bidang agama, perlulah menjadi medan penyebaran kepada masyarakat mengenai tarikat ini, supaya masyarakat berfikiran terbuka dan tidak memandang tarikat ini daripada sudut negatif. Perspektif negatif terhadap tarikat ini perlu diberi pencerahan dan kefahaman kepada masyarakat agar dapat membezakan tarikat yang mengikut jalan yang benar dan tarikat yang bercanggah daripada landasan agama Islam, agar masyarakat dapat mengamalkan zikir tarikat ini tanpa keraguan dan kesangsian. Okay, last sekali, yang terakhir, memetik daripada kata-kata Mufti Pahang, iaitu Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman, setiap malam memerlukan bimbingan agar amalan yang kita lakukan seiring dengan syariat dan kehendak Islam. Solat yang kita lakukan mengikut mazhab, 4 mazhab, iaitu kita ikut mazhab Imam Syafi'i, kita mengikut solat kita dalam mazhab Imam Hanbali, mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Maliki. Begitu juga dengan pembacaan Al-Quran, kita mengaji secara bersanad juga mengikut cara dan acuan yang telah diajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji, kita mencari ustaz yang mana ustaz itu belajar bersanad daripada gurunya, gurunya belajar daripada gurunya, sehinggalah sanad itu terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan zikir, perlu juga ada bimbingan yang betul, dan itulah wujudnya tarikat yang menjadi bimbingan kepada seorang untuk berzikir mengikut kaedah yang betul sehingga kelazatan zikirnya sampai kepada Allah. Jadi itu saja daripada saya, pembentangan. Maaf salah silap, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kekurangan diri saya sendiri.
Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.